Saudara-saudara, pagi ini ada satu kejutan besar yang datang daripada Zahid Hamidi. Apabila Zahid Hamidi mengatakan bahwa yang menentukan Perdana Menteri nanti itu ialah Agong. Naratif dan sentimen Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri makin ketara. Naratif dan sentimen mengatakan bahwa satu undi BN, satu undi Zahid untuk menjadi Perdana Menteri makin hari makin kuat. Walaupun telah dinafikan, walaupun belum ada kebenarannya, tapi apa yang Zahid Hamidi cakap pagi ini memang agak ketara bahwa Ismail Sabri Yaakob mungkin tidak akan menjadi Perdana Menteri lagi. Mungkin tidak akan menjadi Perdana Menteri lagi selepas PRU 15. Hal ini karena kata Zahid Hamidi, Agong akan tentukan Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang PRU 15, kata Zahid. Yang aku nak persoalkan sekarang ialah di mana keputusan dalam persidangan Agung UMNO pada 2021 yang menyatakan, serta keputusan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada April lepas yang menyatakan dengan jelas, diputuskan dengan jelas, seperti yang juga diakui oleh Ismail Sabri, bahwa pemilihan Ismail Sabri Yaakob sebagai calon utama ataupun calon Perdana Menteri selepas PRU 15. Makna kata, keputusan dalam persidangan Agung UMNO itu mungkinkah akan hanya jadi bualan? Mungkinkah ia tidak akan dilaksanakan oleh Zahid Hamidi? Kerana Zahid beberapa kali sudah menyatakan bahwa Agung yang akan ambil keputusan. Memang Agung yang akan ambil keputusan. Tapi yang akan main peranan, yang akan mencadangkan nama ialah Presiden UMNO sendiri. Kalau Ismail Sabri Yaakob atau kalau Zahid Hamidi hanya menyerahkan satu sahaja nama kepada yang di-Pertuan Agong, pastilah yang di-Pertuan Agong tidak akan teragak-agak untuk memilih Ismail Sabri Yaakob kerana calonnya hanya satu. Nak pilih siapa lagi kalau calon hanya satu? Pasti muktamad akan dipilih Ismail Sabri. Tapi kalau dengan kata-kata seperti yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini, nampak gayanya seakan-akan akan ada senarai 2 atau 3 atau 4 nama yang akan dihantar kepada yang di-Pertuan Agong. Kerana perkataan akan menentukan itu bermaksud ada pilihan. Makna kata, Zahid mungkin sudah mula menunjukkan clue bahawa akan ada pemilihan daripada yang di-Pertuan Agong. Kalau pada pendapat saya, mana mungkin yang di-Pertuan Agong akan memilih, akan menentukan kalau memang pilihannya hanya satu. Kecualilah kalau memang Zahid sudah berhasrat untuk menamakan beberapa orang calon menjadi Perdana Menteri termasuk dirinya. Ataukah Zahid hanya akan menulis namanya sebagai calon. Kerana dari segi kepartian, Ismail Sabri Yaakob sebenarnya tidak punya kuasa yang besar pun dalam Barisan Nasional maupun UMNO. Dia hanya berkuasa sebagai Perdana Menteri, tapi dari segi pentadbiran UMNO dan Barisan Nasional, sebenarnya Ismail Sabri Yaakob tidak punya apa-apa kuasa. Lihat saja pada pencalonan calon pilihan raya baru-baru ini. Semua calon daripada geng ataupun daripada kluster kabinet, kluster Ismail Sabri Yaakob, hampir semua menteri dicantas, dibuang, digugurkan. Walaupun dengan alasan meremajakan, memberikan calon-calon baru. Tapi lihat, yang digugurkan itu ialah semua daripada camp Ismail Sabri Yaakob. Paling malang, Noh Umar. Noh Umar kata, aku yang susun, aku yang tentukan calon di Selangor, aku pula yang tercicir di Terajang, kata Noh Umar. Begitu kecewanya dia. Selain itu, KJ, lihat saja pada KJ. Nasib baik KJ itu adalah favorite dari pilihan netizen, pilihan akar umbi. Dihantarlah dia ke Gua Singa. Gua Singanya di Sungai Buloh. Dengan majoriti 26.000 daripada PKR, hampir mustahil
Khairi Jamaluddin memenangi kerusi Sungai Buloh. Itu sebab Khairi mencuba dengan sedaya upaya apa saja yang boleh dicakapnya, apa saja yang boleh dijanjikannya. Dia janji sekarang ini, termasuklah mahu jadi Perdana Menteri dan mahu menjadi Presiden UMNO pada satu masa akan datang. Malangnya, untuk pengetahuan Khairi Jamaluddin, untuk dia menjadi Perdana Menteri, dia kena tunggu sekurang-kurangnya 10 tahun lagi. Kerana Ismail Sabri Yaakob, kalaulah Ismail Sabri Yaakob jadi Perdana Menteri lagi, dia akan habiskan 5 tahun. Kalau Zahid pun sama juga. Lepas tu, Tokmat lagi nak jadi Perdana Menteri, campur lagi 5 tahun, 10 tahun sudah. Kalaulah Hisamuddin Tun Hussein nak jadi Perdana Menteri lagi, 15 tahun sudah. Jadi ada 20 tahun lagi baru giliran KJ, Khairi Jamaluddin. Ada 15 tahun lagi, 20 tahun lagi baru dia boleh jadi Perdana Menteri. Waktu tu aku tak tahulah aku masih hidup lagi kah atau sudah mati pada waktu itu. Yang pastinya kita makin tidak yakin dengan janji daripada Zahid Hamidi yang mahu mencalonkan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri kalau BN menang. Kerana apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi pada hari ini memang cukup ketara bahawa seakan-akan Ismail Sabri Yaakob memang tidak ada ruang lagi untuk menjadi Perdana Menteri, kerana menurut Zahid yang akan memilih Perdana Menteri nanti, yang akan menentukan siapa Perdana Menteri nanti, bukan Presiden UMNO, bukan Barisan Nasional, tetapi diletakkan sepenuhnya tanggungjawab itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan aku fikir seperti pengetahuan yang aku ada, Agong hanya memperkenankan. Itu semua akan dihantar oleh parti yang menang. Senarai calon Perdana Menteri dihantar oleh ketua parti yang menang. Jadi ketua parti yang menang, kalau Barisan Nasional yang menang, bermaksud Zahid Hamidi yang akan mengeluarkan. Lagi pula dia adalah Presiden Barisan Nasional. Dialah yang akan menyenaraikan calon-calon Perdana Menteri. Dengan kata-kata Zahid Hamidi ini, yaitu Agong akan tentukan Perdana Menteri jika BN menang PRU 15, aku boleh katalah mungkin Ismail Sabri Yaakob tidak akan jadi Perdana Menteri lagi, kerana dia sudah tidak ada sokongan lagi daripada kluster kabinet beliau. Semua kabinetnya hampir semua kabinetnya dicantas dan dihukum dengan tidak dicalonkan pilihan raya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang menular sekarang ini, yaitu 1 undi BN, 1 undi Zahid untuk jadi Perdana Menteri. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.